Relax bro. Kembali kita ke episod ke-12 podcast Relax Bro. Jangan lupa follow, like, share kami di YouTube, Spotify, Instagram, TikTok dan juga Facebook, kerana sokongan pada penonton dan pendengar yang membuatkan kami akan terus mempunyai semangat untuk membuat podcast ini secara berterusan. Tadi kita bincang pasal Gaza, dan kita jangan berhenti berdoa pada rakan-rakan dan sahabat kita di Gaza. Tapi ada satu topik yang tak kurang hebat dan panas perbincangannya di media sosial dan juga media massa, iaitu isu Barisan Nasional kalah PRK Kemaman. Kalau dengan majoriti kalau yang kita tengok sangat kalau kita tengok Dr. Sam dia menang bergaya lah. Dia menteri besar, dia menang bergaya. Dan saya tak pelik dia menang pun sebenarnya, Dok. dia menang majoriti 37,220. Oh. Peningkatan 10,041 undi berbanding kemenangan mereka sebelum ni. Tapi ini masalahnya, ada dua perbezaan pandangan yang mengatakan bahawa ya kalah, kita kalah lah. Tok Mak Hassan bercakap, ya betul kita kalah, tapi ini bukan pengakhiran untuk UMNO. Saya setuju. Tapi bila kita nak berubah dan bangkit kembali ni? Sampai bila kita nak berhenti menerima hakikat bahawa sejak kita kalah PRU14, kita tak pernah berubah. Ini masalah kita di UMNO. Kita kena, orang kata, berlapang dada menerima hakikat. Sebab bila ramai yang kawan-kawan tanya saya, Dok, apa pendapat saya bila mana PRK Kemaman ni berlaku dan calon-calon yang diberikan oleh PAS, saya kata, bila saya dengar nama Dr. Sam, saya kata kalah tu hampir kepada pasti. Hampir kepada pasti. Hanya Allah Ta'ala saja yang boleh memberikan, orang kata, keajaiban kalau kita menang. Tapi kalah tu bila dengan calon PAS tu, kalah hampir pasti. Dan kita tak patut melompat pun kalau kita kalah. Itu satu pandangan. Tapi dalam masa yang sama, saya juga merasakan bahawa walaupun kita tak patut melompat terkalah, kita kena terima hakikat yang kita kalah PRU14, kalah PRU15, kalah PRN. Kita kalah PRK Kemaman. Ini manifestasi penolakan undi Melayu besar-besaran kepada UMNO yang merupakan parti terbesar Melayu. Ya. Sampai bila kita nak, tak apa, kita masih lagi mencari-cari, masih lagi mengada-gadakan alasan bahawa tak apa, kita kalah, memang kita tahu kita kalah, tapi kita akan bangkit kembali. Hanya it's a lip service so far. Lip service tak ayat tu. Lip service. So far lah. Dia saya setuju dengan apa yang Agil sebutkan. Dari perspektif kita perlu sebenarnya betul-betul sedar kita tak boleh terus berada dalam denial syndrome. Kita asyik nak kali isu sebab orang tu, sebab orang ni. Kalau kita cakap kita kalah, mereka pun kalah juga. Kita cakap pada saya suka statement kenyataan timbalan Presiden yang menyebut bahawa saja penolakan Melayu jelas kepada kita sekarang. So, simple punya formula, apa perkara yang boleh kita buat untuk kembalikan sokongan orang Melayu kepada kita? Kita kena fikir yang tu je lah. Okay? Nak kembalikan sokongan orang Melayu kepada kita, tentunya formula standard, isu sensitivity, isu agama. Okay? Itu pada saya dua isu pokok tu. Isu sensitivity, isu agama. Okay? Kok mana pun kita kalah persepsi. Kok mana pun kita kena akui, walaupun mungkin secara faktanya banyak benda yang kita buat. Saya setuju orang keluarkan apa yang kita buat selama setahun. Banyak sebenarnya. Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO dan juga Timbalan Perdana Menteri laksanakan dalam tempoh setahun. Dan banyak sebenarnya yang PMX pun sebagai Perdana Menteri dalam Kerajaan Perpaduan laksanakan dalam tempoh setahun. Tapi persepsi kita menang atau kalah? Kita kalah persepsi. Tan Sri Raja Arifin bukan calang-calang. Orangnya hebat, latar belakangnya hebat. Sumbangan dia pun besar kepada orang Kemaman. Orang Kemaman untuk orang Kemaman. Kempen kita macam tu kan. Kan dia pun, ayah dia pun bukan orang biasa-biasa. Ayah dia pun dulu ni, ayah Tan Sri adalah orang, saya rasa yang nurse ke apa kan.
dressing yang nak buat orang sakit apa semua. Balik macam sokong macam pembantu di hospital lah. So dia hormati dia orang setempat, dan dia pun ketika pernah jadi tentera, banjir ke apa ke, bagi sumbangan rumah dan sebagainya, sepatutnya orang kena tengok jasa-jasa tu tau. Okay, tu dari satu perspektif lah. Tapi dari satu perspektif yang lain, bila PAS buat satu move, orang kata chess move lah, ni killer, dia letak pub, dia letak Syamsuri, Sam. Kemudian tiba-tiba Tan Sri Muhyiddin pula mainkan isu ini, keluarkan satu kenyataan wow factor, yang mana ini bakal Perdana Menteri, calon Perdana Menteri masa depan. Walaupun saya tengok dah ada beberapa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin PAS yang kata bukan masa dia lagi dan sebagainya. Tapi itu tak apa, itu masalah dalaman mereka. Tapi hakikatnya ia memberikan satu gambaran yang, persepsi yang positif di kalangan pengundi-pengundi tau. Especially orang muda. Orang muda keluarkan pasal Dr. Sam, statement-statement beliau, kenyataan-kenyataan beliau, kepimpinan beliau di Terengganu, apa yang beliau buat, apa kepakaran beliau, yang mana PAS lama ni dilihat sebagai parti lebay, serban apa semua ni, yang cakap pasal agama saja, cakap pasal hudud saja, beza agama dengan politik dan sebagainya, dilihat okay? Tapi hari ni orang PAS adalah profesional background. Okay? So itu bagi satu harapan baru sebenarnya. Okay? Dan sebenarnya pada masa yang sama, apa yang PAS buat ni sebenarnya telah melanggar falsafah yang PAS angkat dulu. Dulu kan kata kepimpinan ulama. Okay, tapi sebenarnya dia orang boleh ada jawapan benda tu. Okay, dia orang kata kepimpinan ulama tu dia ada mursyidul am dia, ulama yang memantau, tak semestinya ketua itu ilmuwan, agamawan dan sebagainya. Itu boleh jawab lah, tak ada masalah. Tapi maksud saya PAS ambil satu langkah yang efektif, yang bijak dalam situasi sekarang. Saya setuju dengan beberapa pendapat Dok, dan saya tengok Dok anglekan keadaan ni dengan kebangkitan PAS. Saya suka melihat kebangkitan PAS ni sebagai satu output ataupun sebagai satu kesan akibat daripada apa yang dilakukan oleh UMNO. Saya nak balik pada UMNO. Saya nak balik pada UMNO. Jadi kita faktanya mudah. Faktanya ialah pengundi Melayu menolak UMNO total. Maksudnya sampaikan tahap di PRK Kemaman pengundi putih kita tak keluar. Dia orang kata tak total, kita dapat juga. Yalah, berapa puluh ribu undi. Yang total tu secara keseluruhan. Tapi di Kemaman ni sampaikan tahap ada pengundi putih tak keluar. Maksudnya 10,000. Maksudnya even kan ahli UMNO sendiri pun tak menyokong kita. Ini fakta Ini dulu fakta. Kita boleh buat campuran. Okeylah, kita ambil jugalah fakta jumlah pengundi Barisan Nasional lebih kurang 3 juta, PRU 15. Jumlah ahli UMNO, kalau betul lah data tu 3 juta, maksudnya kita ni memang diundi oleh ahli UMNO lah. Maksudnya kalau kita ambil campur tolak lah, katalah pengundi biasa yang bukan ahli dalam 30% menyokong kita, maksudnya 30% ahli UMNO tak menyokong kita. Kita ambil andaian. Okey, itu fakta. Kenapa saya cakap itu? Sebab apa? Kita dah kalah di GE15, kita dah kalah di PRN, kita dah kalah di PRK. Okey, maksudnya manifestasi rakyat terhadap kekecewaan mereka terhadap UMNO ni dah berlaku di peringkat federal, state dan juga even ke peringkat parlimen, ke satu parlimen. Isu yang selalu dikatakan ialah kedudukan kita dalam kerajaan madani ni, kerajaan perpaduan ni, yang mana kita berkawan dengan DAP. Saya rasa kita terus cerita gajah di tengah bilik ni, elephant in the room. Isu dia DAP. Salah satu isu ni DAP. Kerana dia kata UMNO sejak penubuhannya sehinggalah sebelum kita bersama dengan kerajaan perpaduan, itulah musuh paling utama dalam politik UMNO, DAP. Maksudnya indoktrinasi kita pada ahli ni, termasuklah saya, termasuk doktor dan kawan-kawan yang lain, memang apa saja yang DAP buat, segala-galanya adalah akan mencabar dan juga akan menyentuh sensitiviti orang Melayu dan umat Islam. Ini indoktrinasi. Ini yang kita didoktrin. Betul atau tidak, itu nombor dua. Itu nombor dua. Bermaksud, bila mana kita nak shift daripada keadaan itu, duduk ke keadaan yang mana kita kena bekerjasama dengan DAP, ia bukan satu benda yang mudah. Dan ia membenarkan PAS untuk manipulate the situation, migratekan pengundi Melayu pergi pada dia. Okay, itu satu. Kedua, cup sikit. Okay. Saya lagi sambung nombor 2. Ingat jangan lupa. Walaupun hakikatnya PAS pernah bersama dengan DAP, betul, mendukung DAP betul, dengan nas-nas agama. Betul.
Itu banyak dah viral lah benda tu. Tuan-tuan dan perempuan boleh cari sendirilah dalam YouTube Bersepah. YouTube Bersepah. Okey, bahkan ada penulisan buku tentang bagaimana dalil-dalil nas maqasid syariahnya mendukung DAP, tujuan dan matlamatnya pun dah ada banyak. Okey, cumanya apa yang saya cuba nak sampaikan di sini. Nak respon daripada apa yang Agil cakap sikit je. Kita kena bezakan antara keharusan ijtihad dalam siasah syariah ini, okey, dan juga hukum bekerjasama dengan DAP secara syar'i ataupun tidak. Dua topik perbincangan yang berbeza. Betul. Dia sangat berbeza. Okey, sebab siasah politik ini dia ijtihad punya base. Okey, nas asal ada tetapi ia terbuka kepada ijtihad. Kenapa? Kerana kaedah menyebut secara jelas. Tasarrufur ra'i 'ala ra'iyati manutun bil maslahah. Tindakan pemimpin dalam urusan rakyatnya bergantung kepada keperluan. Yang mana dirasakan keperluan. Betul. Sebab tu dia ada perbandingan antara mudarat kecil, mudarat besar. Okey, maslahah antara maslahah yang mana maslahah yang lebih besar dan yang mana yang maslahah yang lebih kecil. Okey, so perbandingan maslahah umum dan maslahah khusus. So perbandingan ini menjadikan direction ataupun keputusan pemimpin itu dia akan berubah-ubah. Betul. Mengikut keadaan. So jadi jangan, saya nak minta satu je. Saya bukan nak kata nak kena sokong kerjasama dengan DAP ataupun jangan sokong kerjasama dengan DAP. Tak, saya tak masuk yang tu. Saya kata pendirian pendirian parti-parti politik ini adalah ijtihad. So make it clear. Bila kata ijtihad ini, you boleh pilih ini, you boleh pilih itu. Okey, cumanya nak kena tengoklah adakah masalah itu mudarat itu kecil atau mudarat itu besar. Betul. Tapi ini yang poin saya yang kedua. Ini poin yang saya kedua. Bermaksudnya bila kita bekerjasama dengan DAP, kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan ni dekat level mana? Level politik atau level pentadbiran? Kalau level pentadbiran, kita kena jelaskan dengan rakyat. Level pentadbiran maksudnya penubuhan kerajaan perpaduan atas nasihat Yang di-Pertuan Agong dan kita decide untuk bersama dengan Pakatan Harapan, itu saja. Dekat situ saja kita berhenti kerjasama kita dengan Pakatan Harapan. Tapi bila mana kita presiden sendiri, ya, yang ni saya tak pasti apa sebabnya, dan ini kita boleh cek dalam online Bersepah, surat khabar dah keluar kan, presiden sendiri memberi jaminan kerjasama kita dengan Pakatan Harapan akan melangkaui GE16. Yang sini saya rasa nampak ada silap. Sebab bila kita buat kenyataan sebegini, seolah-olah kita bukan saja buat kerjasama di peringkat pentadbiran, tapi juga kita ada kerjasama politik. Dinamik politik UMNO dengan DAP ni terlalu berbeza. Bila kita nak bersama dengan DAP, saya pernah cakap dengan Timbalan Presiden, saya kata, pertama sekali kita kena memastikan bahawa dosa-dosa DAP tepat kepada UMNO dimaafkan oleh ahli UMNO. Dan sama juga DAP akan bercakap benda yang sama. Dosa-dosa ahli UMNO terhadap DAP perlu dimaafkan oleh ahli DAP. Bermaksud dinamik berbeza dengan antara DAP dengan UMNO ni, dia seolah-olah air dengan minyak. Tak sama. Tak boleh disatukan. Tak boleh disatukan. Jadi kenapa kita kena buat pendirian untuk duduk bersama dengan kerajaan dengan parti Pakatan Harapan, terutamanya DAP, melangkaui GE16. Kita stop dekat GE15. Habiskan dulu pentadbiran kerajaan ni. Kemudian kita fikirlah, kita pergilah solo. Politik is politik. Kita ni ada masalah, Dok. Satu benda yang saya nampak perasan. Bila kita dengan Muafakat Nasional ni, kita lebih PAS daripada PAS. Hebat punya UMNO ni, hebatnya. Bila kita dengan Muafakat Nasional, kita lebih PAS daripada PAS. Tapi orang kata yang tu Tan Sri Anwar Musa ya. Orang lain tak. You ke? Biasa nampak macam semua je. Saya je lah tak kot. Saja bulan-bulan. Tapi bila kita dengan Pakatan Harapan, kita ni macam orang kata sebiji macam Pakatan Harapan lah. Sebab tu bila saya ingat lagi masa saya chair mesyuarat Perhimpunan Agong Pemuda, dan Ketua Muda masa tu membuat keputusan dan ketetapan sebulat suara dengan Esko-Esko Pemuda UMNO Malaysia untuk tidak menjemput pemuda Pakatan Harapan duduk dalam Dewan kerana nak menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat. Itu benda yang baik. Kenapa? Saya faham. Nanti ada orang alasan dia kata, dulu masa kita Muafakat Nasional terjemput PAS datang Perhimpunan Agong. Tapi kalau kita dengan kerajaan paduan, kenapa kita tak jemput mereka datang? Stop it. It's a completely different situation. Dulu kita dengan Muafakat Nasional, kita sama-sama Melayu Islam.
tak ada masalah. Tapi bila dengan Pakatan Harapan, kita ada elemen DAP. I'm not saying that kita tak boleh bekerjasama dengan DAP. Boleh. Tak, saya cuk kat situ. Statement Datuk Dr. Ashraf Haji Susah Agung dalam kenyataan beliau di Kemaman. Kan beliau cakap kan, bahawasanya kalau dipilih untuk tidak bersama dengan DAP, kita akan pilih untuk tak bersama dengan DAP. Tapi dia bagilah pengujahan dia. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Benda-benda yang kemungkinan kamu suka perkara tersebut tapi sebenarnya dia tak baik. Benda yang kamu rasa baik untuk kamu tapi sebenarnya dia tak baik. Tak apalah, itu berkenaan dengan soal takdir tentu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya nak cakap kat sini, maknanya kalau diberi pilihan kepada kita, sebenarnya kita tak mau. Kita tak nak. Tak mau. Tapi hal ini berlaku kenapa? Kerana Kita tak ada pilihan. kita tak ada pilihan. Okey, kerana seperti itu, tak ada pilihan untuk bersama dalam kerajaan dengan mandat yang diberikan oleh Pertuan Agong. Menghormati mandat yang Pertuan Agong untuk membentuk juga kerajaan. Kalau tak, kerajaan tak dapat dibentuk. Saya tak ada masalah tu. Yang tu tak. Saya tak ada masalah yang tu. Saya nak cuk kat situ sikit. Sebab apa? Sebab kami bincang kat sini ni supaya tuan-tuan dan puan faham. Dan juga ahli-ahli parti politik Dan dalam dinamika politik. dinamika politik ni, supaya kami bukan berbincang untuk nak runtuhkan kerajaan ni. Tak, kami nak bincang bahawasanya pandangan kita, apa yang berlaku di Kemaman, manifestasinya, kesan dia menggambarkan bahawasanya penolakan orang terhadap kita antara punca-puncanya adalah DAP. Betul. Okay? Bukan kata kita kena keluar dari kerajaan sekarang. Tak. Tetapi kita ada limitasi ataupun Cabaran ada tu. satu Cabaran. red line. Satu ada benda garis merah yang mana masing-masing kawan ni tak boleh ke sana, kawan ni tak boleh ke sini. Kita jaga benda tu. Betul lah. So ada benda yang kita tak perlu cakap, ada benda yang kita perlu cakap, perlu tegur, perlu perbetulkan. Ada benda yang boleh kita bersama pendirian, ada benda yang kita tak boleh bersama pendirian. Betul. So toleransi kita up to what level? Itu kena letak dia punya. Sebab tu saya kata tadi, aras. kita boleh bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan DAP dalam membentuk kerajaan, tak ada masalah. Dan kita patut mengambil kedudukan yang mana UMNO membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan kerana UMNO merasakan bahawa UMNO patut menjadi wakil suara orang Melayu di dalam kabinet dan memastikan sekiranya ada apa-apa tindakan daripada DAP terutamanya yang akan kita ataupun boleh respon. bakal kita boleh respon. That the communication tu tak sampai, dok. Saya cakap communication tu tak sampai. Sebab kadang-kadang Gil, saya cakap kita bincang macam ni, yang kita bimbangnya ada orang yang tengok ni, dia kata ni nak suruh runtuh kerajaan ni. Tak. No. Kita ada cabaran. Kita ada cabaran. Kita kena urus cabaran. Ini cabaran yang nak kena urus. Kita tak ada masalah dengan pembentukan kerajaan perpaduan sebab kita memang nak berada dalam kerajaan supaya kita boleh menjadi seimbang. Cumanya apa yang berlaku. Macam mana kita uruskan isu ni dengan ahli UMNO uruskan persepsi rakyat. Uruskan persepsi dengan pengundi Melayu. Ya. UMNO ni kalau tak ada pengundi Melayu, dan tak adalah UMNO. Tapi bila kita gagal menguruskan isu-isu ini, dan isu ni sangat sensitif, dan kita akan sentiasa menghadapi masalah ditolak oleh pengundi Melayu. Dan yang lebih pening, yang kita ni semua ceramah PN semua cakap tu PN. Jadi maknanya dia jadi sasaran. Dia naik. Macam mana kita nak deny benda tu? We cannot deny benda ni. Cuma penjelasan mungkin sama ada strategi selepas ni, mungkin ada pengarah Jacom baru selepas ini, nak kena tengok dia punya strategi dia. Saya sebelum cerita pengarah Jacom ni, Dok, saya ambillah ini sebagai satu teguran. Saya bukannya menyerang mana-mana pihak. Mana-mana kepimpinan dalam parti yang memegang jawatan untuk berkomunikasi dengan rakyat, di peringkat mana pun, nama di pengarah komunikasi ke, ketua penerangan ke, di sayap ke, di mana pun, tolonglah kita punya komunikasi teruk sangat. Saya tak envy orang-orang memegang jawatan ni. Kan? Saya tahu cabaran ni macam mana. Last sekali presiden yang kena hentam. Kita ini satu lagi. Bila kita bincang benda ni, Dok, nanti orang cakap kita ni tak suka presiden. Dia presiden kita. Kok mana pun dia presiden kita. Bukan bermakna kita, bila kita melontarkan perbezaan pendapat, bukan bermakna kita menyerang. Ini contohnya saya ambil macam Hisham Jalil lah. Hisham Jalil buat kenyataan, kata ada sebilangan ahli UMNO, kepimpinan UMNO yang menjadi baruah DAP. Saya tak setuju. Yang tu ni saya kata, yang tu saya rasa kita boleh berbeza pendapat, tapi jangan sampai ke tahap tu. Jangan sampai tahap menggelar orang lah. Ada kita kena tone down sikit. Tapi kalau kita ada fakta-faktanya, kita bentang fakta-faktanya. Hari ni malam ni kita bincang, saya dengan Dok bincang, tak ada pun kita panggil sesiapa baruah DAP.
Tapi kita mengakui masalahnya ada masalah berkaitan dengan hubungan kita dengan DAP itu je. Perkataan barua ni, saya tengok dalam kamus Dewan. Oh. Kita carilah. Barua ni maknanya orang perantaraan yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan jahat. Dahsyat. Dahsyat tu. So apa kerja jahat yang kita buat ni, yang DAP guna kita? Tu dahsyat tu. So jangan guna perkataan macam tu. Tak setuju. Sahabat saya kenal baik Isam Jalil. Saya bukan nak ni dia. Dia pun kawan kita juga. Kita kawan lah. Cumanya saya rasa gelaran-gelaran macam ni jangan bagi. Dia macam ni sebab apa ramai orang-orang kita yang menyokong atas asas-asas yang kita sebutkan tadi. Betul. Benda ni benda ijtihadik, benda pandangan dan pendapat sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan semasa. Okey. Tapi kita ada benda kita tak setuju lagi. Kita pun ada benda kita tak setuju. Betul. Tapi kita pilih saluran yang baik, perkataan yang baik, cara yang baik. Okey, supaya apa? Supaya kita mengharapkan apa yang kita cuba sampaikan ni sampai dengan baik. Mesejnya sampai. Mesejnya sampai. Ni saya faham mesej Isam Jalil. Tapi bila dia sebut baru DAP Oi, tak sampai lah. tak sampai Orang lah. marah dekat baru. Orang marah. Tapi itulah saya rasa dia tak tengok Relax Pro kot. Dia tak tengok. Dia tak relax lah. Dia kalau dia relax dia okey lah. Sebab tu Imam Syafi'i bagi satu nasihat yang baik. Dia kata jangan kamu orang kata apa, bila kamu melihat aku tak respon kepada sesuatu kenyataan yang mengasariku, jangan kamu ingat aku tak ada jawapan. Betul. Aku ada jawapan, tapi aku tak nak layan orang bodoh. Cumanya So itu statement dari Imam Syafi'i. So jadi kita nak kena tengoklah guna perkataan-perkataan yang pada saya yang bijaksana. Kalau boleh cuba cari bukan kekeruhan. Cari saya juga tak bermaksud toleransi sangat. Okay? Kita tetap kena menjadi orang yang seimbang. Okay? Tetapi saluran yang betul dan ada sedikit tasamuh. Tasamuh ni toleransi juga maksudnya. Tapi kena bijak lah. dan kalau macam tu dia kena pergi mesyuarat MKT. Nah, pada saya better pergi lah. Bagi saya dia patut pergi. Kami berdua setuju saudari Syam Jalil pergi mesyuarat MKT. Tapi rasanya malam ni dah mesyuarat MKT. Mungkin sempat tak sempat saya tak pasti. Tapi saya berpendapat harus pergi. Saya pernah menjadi pengkritik juga pada presiden satu ketika. Okay. Tapi selepas saya mengkritik, saya pergi mesyuarat MKT. Biarlah saya dibaluh di dalam mesyuarat oleh sini-sini saya dan sebagainya. Tapi saya mengambil itu sebagai satu pengajaran dan sebagai satu perkara yang mematangkan politik saya. Setidak-tidaknya. Jadi kita pergi dengar. Banyak orang kawan-kawan yang balung pergi MKT buat tak tahu muka. Muka tebal. Muka tebal. Ahli politik ni orang muka tebal. Bukan. Kadang-kadang kita kena dengar pandangan-pandangan orang lain. Sebab kita rasa mungkin kita betul. Tapi bila kita gabungkan balik pandangan-pandangan ini, ada teori, ada falsafah, ada formula. Boleh adjust. Bolehlah kita adjust sikit. Boleh adjust. Dan kita tambah ilmu kita dan kita tambah kita punya pengetahuan. Cuma tapi itulah saya rasa ada banyak isu-isu yang perlu kita atasi. Ada satu lagi sebelum nak habis, lama sangat sesi ini ni, politik ni memang takkan habis punya. Ni MCA punya statement. Yang pergi sebok balun kita dah bekas naik. Bekas naik presiden. Kawan-kawan kita juga ada YB Senator Tan Dia MCA pun satu hal. Okey. Dia pun dia ada 2 seat. Tak ada masalah. Bukan satu penghinaan dengan 2 seat. Siapa menang, pemenang 2 seat tetap menang. Barisan Nasional. Fine. Tapi persentage pengundi Chinese berapa banyak dia pegang sekarang? Tak sampai 10% pun. Ya, dan bergantung 2 kursi yang ada ni pengundi Melayu. Betul. Okay, so jadi saya rasa MCA sepatutnya mencari jalan untuk memikirkan apa cara dia boleh bantu balik UMNO. Betul. Okay. Dia cerita pasal kongres. Dia respon pada Kongres Ekonomi Bumi Putra. Okay. Dia cakap tak relevan. Apa pula tak relevannya? Ni untuk YB Senator 70% Melayu Bumi Putra dalam negara kita. Okay. Chinese berapa persen? Dalam 20% 20% lah. Lepas tu baki lagi India. Dan lain-lain. So 70% Bumi Putra. Dan kami tak boleh bincang pasal ekonomi, pembangunan Bumi Putra. Mana boleh? Mustahil. Kalau kalau rakyat majoriti ekonomi teruk, habislah negara ni. Tapi saya mungkin saya faham point Senator Tan ni. Mungkin saya rasa sebelum disebut di Dewan Negara, bincanglah dalam Barisan Nasional. Bincang dulu. Sebab agenda Kongres Ekonomi Bumi Putra ni agenda PMX.
Jangan kita keruhkan lagi keadaan, bincang dulu. Bincang. Cuma sebelum habis saya nak sebut juga satu, di kala UMNO ada banyak cabaran-cabaran yang nak diatasi, ada banyak benda yang nak kena buat. Kita jangan lupa, kita ni parti Melayu terbesar yang tidaklah terlalu kanan. Kita ni a moderate party. Sederhana. Kita sederhana. Dan kalau baca balik perlembagaan kita, tak silap saya, objektif kita bukan sekadar menjaga kebajikan dan hak keistimewaan orang Melayu. Kerana kita cakap benda yang sama, kita cakap benda tu menjaga kebajikan dan hak keistimewaan Melayu tanpa Meminggirkan kaum lain. kaum lain. Yang ini clear cut. Jadi UMNO tak boleh terlalu kanan, kita tak boleh terlalu konservatif, kita adalah parti yang moderate dan kita kena mencakupi keseluruhan rakyat Malaysia. Dan cabaran ini yang perlu kita atasi, dan macam kami cakap tadi, isunya bukan kita sampai kena tarik diri bekerjasama dengan DAP, tak. Isunya ialah macam mana kita nak mengurus persepsi masyarakat, penghuni Melayu dan ahli-ahli di dalam hubungan kita dengan DAP. Jadi kita akan kembali untuk topik yang tak kurang juga hangatnya, sebab kalau kita nak cerita pasal topik politik ni memang tak habis lah. Kita akan kembali sebentar lagi. Okay. Relax, bro.